Pernah tak korang tengok filem Alice in Wonderland? Selain daripada dalam versi kartun ataupun live action, ramai yang minat cerita Alice in Wonderland, tetapi ramai sebenarnya yang tak tahu di sebalik kisah Alice in Wonderland sebenarnya ada satu kisah yang menakutkan. Jadi adakah kisah ini yang menyebabkan even negara China sendiri pun ban cerita Alice in Wonderland? Untuk korang tahu dengan lebih lanjut, jom kita tengok video ni sampai habis. Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. Untuk video kali ini, Pika akan menceritakan, kongsikan dengan korang semua tentang satu kisah yang mana tak ramai orang yang tahu, iaitu kisah di sebalik cerita Alice in Wonderland. Masa kita zaman kecil kan, kita memang selalu disajikan dengan cerita Alice in Wonderland. Sama ada korang pernah tengok yang versi kartun tahun 1951 ataupun mungkin korang pernah tengok versi yang live action pada tahun 2010 yang lakonan Johnny Depp tu kan. Okey, tetapi sebenarnya daripada mana kisah Alice in Wonderland ni? Sebenarnya kisah ni diambil daripada sebuah buku yang dikeluarkan oleh seorang penulis terkenal yang bernama Lewis Carroll pada tahun 1865. Kisah Alice in Wonderland ni memang sangat menarik sebab ianya menceritakan tentang adventure yang dilalui oleh the main character, iaitu Alice, yang pada mulanya dia berjalan dan lepas tu dia jatuh dekat dalam lubang rabbit hole tu kan, dekat dalam lubang arnab tu, dan selepas tu dia pun melalui satu adventure yang seakan mimpi dan dia jumpa dengan banyak sangat karakter-karakter yang pelik. Jadi disebabkan cerita Alice in Wonderland ni sangat unik, dia punya jalan cerita tu memang sangat best, jadi kisah ni jadi sangat popular sampaikan buku sahaja pernah diterjemahkan ke dalam lebih daripada 174 bahasa. Sebenarnya asal usul kepada kisah sebenar yang terjadi, macam mana penulis tu dapat idea untuk mengeluarkan cerita tentang Alice in Wonderland ni, adalah berlaku pada Julai 1862. Di mana pada masa tu penulis buku ni yang bernama Lewis Carroll dan juga sahabatnya yang bernama Robinson Duckworth menaiki sebuah bot bersama dengan 3 anak perempuan kecil Henry Liddell. Salah seorang budak perempuan tu bernama Lorena, seorang lagi bernama Edith Mary dan yang ketiga bernama Alice. Tetapi dalam ramai-ramai 3 budak ni, kenapa Lewis Carroll tu memilih budak yang bernama Alice untuk dijadikan sebagai title kepada buku ni dan menjadikan Alice tu sebagai main character di dalam cerita Alice in Wonderland? Rupa-rupanya ramai pengkaji sampai zaman sekarang pun yang mereka yakin bahawa ada something fishy yang berkenaan dengan perasaan Lewis Carroll ni terhadap budak perempuan yang bernama Alice tu. Bayangkan seorang lelaki dewasa berusia 30 tahun yang seakan-akan mempunyai minat ataupun perasaan sayang kepada seorang budak perempuan yang berusia 10 tahun. Untuk pengetahuan korang, pertemuan kali pertama antara Lewis Carroll dan juga Alice berlaku pada tahun 1856 semasa Alice ni baru sahaja berusia 4 tahun. Tetapi bila dilihat ke dalam diary milik Lewis Carroll ni, mereka perasan yang dia memang sangat suka menulis tentang Alice. Sampaikan daripada perjumpaan dia yang pertama dengan Alice pun, dia ada bagi tahu something yang menyebabkan orang lagi rasa syak yang sebenarnya Lewis ni mempunyai perasaan kepada Alice. Bahkan dalam diary dia sendiri pun, dia pernah mention yang pertemuan pertama antara dia dengan Alice ni merupakan satu pertemuan yang sangat bermakna. So memang sangat suspicious lah kan, orang lelaki dewasa yang minat macam tu dekat budak perempuan yang masih lagi kecil. Selain daripada tu, korang kena juga tahu yang selain daripada menjadi penulis buku, Lewis Carroll ni sebenarnya pada masa yang sama dia merupakan seorang fotografer tau. Dan fotografer pada zaman tu, kalau kita tengok, banyak gambar-gambar budak tak ada baju kan. Sebab masa tu, ia merupakan satu trend untuk mereka ambil gambar budak-budak ni dengan tanpa pakaian. Sebab bagi mereka,
kesenian untuk ambil gambar budak tu adalah sama seperti ambil gambar yang menunjukkan sesuatu yang suci. Tapi kalau zaman sekarang, kalau kau pergi ambil gambar budak tak ada baju macam tu, orang akan panggil kau pedo, betul tak? So, disebabkan tu jugalah si Lewis ni, dia mempunyai ramai kawan-kawan daripada golongan budak-budak kecil. Cuma dalam diary dia pernah bagi tahu dia suka budak, tapi budak lelaki dia kurang sikit. Dia lagi suka dekat budak-budak perempuan. Cuma yang buatkan orang pelik sebab rasa sayang dia dekat Alice tu yang paling lain macam sikit. Sampaikan hubungan Alice dan juga Lewis Carroll ni memang sangat rapat tau. Family diorang memang maksudnya family Alice dan juga Lewis Carroll ni memang sangat rapat. Sampailah tahun 1863 di mana hubungan mereka ni jadi agak renggang. Dan dekat sinilah mengikut kajian seorang pengkaji ni pendapat bahawa mungkin punca antara kenapa Lewis Carroll ni dah tak rapat lagi dengan family Alice adalah sebab Lewis ni dia pernah menyuarakan hasrat dia untuk berkahwin dengan Alice. Jadi disebabkan oleh mak Alice ni tak sedar hatilah kan ya, lelaki dewasa nak dekat anak dia yang masih kecil yang pada masa tu umur 11 tahun. So mereka pun tolak lamaran Lewis ni dan disebabkan itulah family ni dah tak rapat lah dengan Lewis tu sebab dia takut kalau anak dia orang ni rapat dengan lelaki macam tu. Macam psycho pun ada kan. Dekat sini korang kena tahu juga tau. Yang ni bukanlah kali pertama yang si Lewis ni dia berperangai agak pelik dengan budak-budak perempuan. Sebab pernah ada satu surat tu ditulis dekat seorang budak perempuan ni yang mana dia kata dia happy sangat dapat kiss rambut budak perempuan tu. Tapi dia lagi suka sebenarnya kalau let's say dia kiss budak tu sendiri. Buat kiss rambut. Macam tu lah lebih kurang dia punya creepy ayat dia dalam surat tu kan. Jadi dekat sini adakah korang rasa yang kerajaan China ban buku Alice in Wonderland ni sebab apa yang berlaku dekat Lewis Carroll tu? Sebenarnya tak pun. Rupa-rupanya kerajaan China ni ban buku Alice in Wonderland pada tahun 1931 sebab mereka rasakan yang watak haiwan bercakap dalam cerita Alice in Wonderland tu adalah something yang orang kata satu penghinaan lah kepada manusia. So mereka ban tu tak ada kaitan dengan Lewis Carroll pun. So tadi korang semua dah tahu lah kenapa kerajaan China ban buku Alice in Wonderland kan. Okay, so sekarang kita balik semula kepada kisah Lewis Carroll dan juga Alice ni. Okay, fast forward, Alice ni pun dah jadi seorang anak gadis dan lama kelamaan Alice ni dia mula menunjukkan reaction yang dia memang tak suka dengan Lewis ni. Sampaikan ada satu gambar terakhir Alice yang diambil oleh Lewis Carroll pada tahun 1870 ni, korang boleh nampak yang muka Alice tu seakan terpaksa. Dia macam moody dan juga nampak yang dia meluat sangat dekat dalam gambar tu. So, bila dia dah pun dewasa dan Alice ni menjadi seorang gadis yang sangat cantik dan dekat sini, Lewis tu ada beberapa kali tau menunjukkan minat dia dekat Alice ni. Maksud dia tak give up lah. Tapi pada tahun 1880, Alice ni pun berkahwin dengan seorang jejaka pilihan dia. Dan Lewis Carroll pula dia memang tak pernah berkahwin langsung dan akhirnya dia meninggal dunia pada tahun 1898 semasa dia berusia 66 tahun. Katanya beberapa hari sebelum birthday dia. Macam itulah. Dan Alice ni pula meninggal pada tahun 1934 semasa dia berusia 82 tahun. Dan ada beberapa tahun sebelum kematian dia ni, Alice pernah menyatakan yang dia memang sangat penat untuk menjadi Alice in Wonderland. So, apa pendapat korang tentang kisah sebenar di sebalik Alice in Wonderland? Kalau berlaku pada zaman tu, mungkin tak rasa seram sangat. Tapi kalau kejadian ni berlaku pada zaman sekarang, kita boleh katakan yang kalau orang dewasa minat dekat budak kecil, korang tahulah kan, term yang dipanggil untuk orang macam ni. Yang mana benda ni sebenarnya bukan main-main dan sangat menyeramkan. Sangat seram bila orang dewasa suka dekat budak lain macam. Betul tak? So, apa pun jangan lupa untuk tinggalkan komen korang dekat bawah macam biasa dan support Pika Storyteller channel dengan cara tekan butang like, share dan juga korang klik pada butang subscribe dan juga tekan butang loceng supaya setiap kali kalau Pika keluarkan video baru, korang akan terus dapat notification daripada Pika Storyteller channel. Dan jangan lupa juga untuk support Pika dekat channel lagi satu iaitu Automology channel bagi korang kat sini yang suka pasal kereta-kereta semua kan. Okay, ada beberapa video Pika buat tentang review tentang beberapa kereta.
So, support juga channel tu. So anyway, itu sahaja video Pika untuk kali ini. Hopefully korang suka and see you soon in my next video. Bye!